Bincangan kita sebelum kita buka kitab, saya akan sentuh sedikit beberapa perkara berkaitan dengan pertama biodata Imam Ghazali rahimahullah, dan yang kedua adalah berkaitan dengan Ihya Ulumuddin. Kita bagi overview berkenaan dengan Ihya Ulumuddin. Lepas tu baru kita akan mula baca daripada kitab lah. Kita nak baca macam mana? Terjemahan satu persatu lah. Kita akan terjemah satu-satu, dan kemudian kalau ada faedah-faedah kita akan bagilah. Okay, bersama saya dan juga bersama antum matan Ihya Ulumuddin daripada cetakan Darul Minhaj. Tapi kalau saya, dengan saya ni ada syarah Ihya Ulumuddin Imam Zabidi, nama dia Ithaf Sadatil Muttaqin. Syarah Ihya Ulumuddin. Kita boleh inilah ambil sekadar contoh, saya boleh kongsikan juga daripada syarah ni apa yang berkaitan. Yang paling penting sekali daripada syarah ni adalah takhrij hadis dia. Kan dia akan menyebut asal usul hadis tu. Itu kelebihan dia lah. Kan? Okey, baik. Setelah tu secara umum. Kita kata apa tadi? Kita akan bincang pertama berkenaan dengan biodata penulis, dan kemudian yang kedua berkenaan dengan overview Ihya, dan kemudian baru kita baca ataupun kita baca kitab halal dan juga haram daripada Ihya Ulumuddin. Okey. Pertama kita ambil sedikit biodata berkenaan dengan Imam Ghazali rahimahullah. Bila kita sebut biodata, kita nak supaya dengan kita menyebut biodata imam yang agung, iaitu Imam Ghazali, untuk kita mendapat sedikitlah cebisan ataupun sedikit limpahan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinukilkan daripada Sufyan As-Sauri rahimahullah wa radhiya anhu, "Inda zikris salihin tatanazzalu ar-rahmat." Tak kala disebutkan berkaitan dengan orang-orang soleh, orang-orang ataupun kisah-kisah orang yang soleh, tatanazzalu ar-rahmat, akan turun bercurah-curah dan juga berlimpah-limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang kita tak ada boleh nafi hajatnya ataupun kita perlunya kepada apa? Kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita kata yang penting dia, iaitu kita ingin nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita bolehkah masuk syurga dengan apa? Dengan amalan kita? Boleh kan? Tak boleh. Apa dia? Mesti masuk melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu Nabi kata la yadkhulul jannah kan bi'amalihi, la yadkhulu al-jannata ahadun bi'amalihi. Kemudian para sahabat tanya, wala Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Apa tu? Lapak kan? Okey. Apa maksud hadis tadi yang saya baca? Nabi SAW kata tidak akan seseorang itu masuk ke dalam syurga melainkan syurga dengan amalan dia. Kan? Amalan dia memang tak boleh nak buat apa sekalipun. Kemudian para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun kamu wahai Rasulullah, takkan tak boleh masuk juga syurga dengan amalan-amalan kamu? Nabi tahu macam mana amalan dia, betul tak? Tawaramat qadamah, iaitu kita kata bengkok kaki solat pada waktu malam. Kan, sebagaimana dinukilkan oleh Busiri kan, bengkok kaki apa semua, tidur kurang sebagainya. Tak ada masuk juga syurga dengan apa? Dengan amalan macam tu. Lepas tu Nabi kata wala ana, bukan aku pun tak boleh masuk juga, illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, melainkan selepas mana Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada aku dengan rahmat dia. Aja itu kita nak cerita berkenaan dengan sedikit objektif untuk kita sebut biodata Imam Ghazali rahimahullah. Okey. Imam Ghazali rahimahullah, nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad. Ada 3 kali Muhammad. Berasal daripada At-Tusi. Tus apa dia maksudnya? Daripada wilayah Tus dekat mana? Di Iran. Bukan kat Malaysia lah, tak ada. Tus tak ada di Malaysia. Kan? Di mana? Di Iran. Okey. Salah satu, Iran dahulu terkenal dengan satu tempat yang mengeluarkan banyak ulama-ulama Sunni zaman dulu. Kita tengok kesemua kebanyakan daripada apa? Daripada ulama-ulama hadis daripada Iran. Tirmizi, Imam Muslim An-Naisaburi daripada Naisabur, Iran. Daripada An-Nasai daripada Iran juga, Nasa. Kemudian daripada Palih pada tak ada. Palih tak ada lah. Kan? Daripada Iran. Kemudian kita kata ulama-ulama mazhab Syafi'i terutamanya pun daripada Iran banyak. Abi Ishaq Shirazi, Abi Ishaq Isfaraini, semua daripada Iran.
Kemudian siapa lagi? Imam Abi Ma'ali Al-Juwaini daripada Iran, daripada Nisabur juga. Lepas tu Imam Ghazali pun daripada Iran. Hatta Imam Abdul Karim Al-Qazwini, kan, saya daripada dia. Sebab itu Imam Rafi'i daripada Iran juga. Hebat pun orang Iran ni. Tapi lah ni Syiah macam mana Ustaz? Zaman lah ni lah Syiah. Zaman dulu tak Syiah. Dulu memang markas Sunni. Imam Ghazali rahimahullah memang kita kata orang yang ajib. Dilahirkan dalam keadaan yatim dan diwasiat dilahirkan dalam keadaan yatim. Dilahirkan ada ayah, cuma daripada kecil kematian ibu dan juga ayah dia. Sehinggalah si ayah tu sempat untuk mewasiatkan kepada seorang pakar khat. Pakar khat, saya lupa nama dia, tapi boleh tengoklah terjemah dia. Pakar khat yang mana orang yang soleh untuk untuk menjaga Imam Ghazali dan juga adik dia, Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullah. Bila dia duduk dengan pakar khat tu pun pula dia kata, aku dik pun tak ada. Kan? Dik pun tak ada. Nak bela tu, nak cari duit mana? Jadi kita kata, terus pakar khat tu tadi kata, jadilah kita daftar masuk sekolah. Dia kata, daftar masuk sekolah. Ke sekolah tu nama apa? Sekolah Nizamiyah. Dia panggil Madrasah Nizamiyah sekolah tu. Dulu beza sistem pembelajaran dengan sistem sekarang. Kalau kita sekarang ni nak masuk sekolah, mesti yuran sana. Yuran pendaftaran 1, yuran bulanan 2, yuran buku 3, yuran PIBG 4, yuran, semua yuran. Banyaklah, ribu-ribu kena habis untuk masuk sekolah. Tapi pada sistem dulu masyhur, terutamanya zaman bila Nizam Al-Mulk, itu kerajaan Seljuk. Zaman tu kerajaan Seljuk. Sila jumpa apa ni kan, boleh muat man. Tapi mandu sini apa lagi ni, zaman apa ni, zaman Seljuk. Masyhur dengan waktu tu kita kata budaya wakaf mewakaf masyhur di kalangan di kalangan masyarakat, terutamanya wakaf pendidikan. Wakaf pendidikan tu memang masyhur pada zaman tu. Dan antara universiti terbesar zaman tu yang mempopularkan idea ahli sunnah wal jamaah beraliran Asy'ariyah dan juga mempopularkan aliran mazhab Asy-Syafi'i adalah Madrasah Nizamiyah. Ini kalau universiti terbesar lah. Tak tahu sama macam UKM ke tak, jauh lah. Mereka tu Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Ghazali tu bagaimana dewa dalam ilmu, kan. Kalau boleh terbang, kita dia terbang, kan. Itu hebat zaman tu. Jadi bila masuk tu ke sekolah, Imam Ghazali memang kita kata masuknya itu untuk apa? Untuk nak cari makan. Untuk dia terima makanan yang disediakan oleh wakaf sekolah tersebut. Sebab tu masyhur dia punya quote, dia punya kata-kata Imam Ghazali. Dia kata, talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Ni masyhur. Imam Ghazali kata, sebelum ni kami mengaji ilmu bukan kerana apa? Bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi ilmu itu tidak mahu dan juga tidak inginkan untuk menjadi melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu quote masyhur. Bahawa apabila kita nak mengaji, ya memang peringkat pertama nak ikhlas tu, nak hadirkan ikhlas susah. Kadang-kadang kalau macam datang ke kelas pengajian kan, sebab contoh nak makan free, sebab lepas tu ada majlis kan, kan. Kadang-kadang lah orang kan bagi contoh, bagi kalau kalangan muslimat, sebab apa? Kalau ada ustaz handsome, dia minat ustaz tu, ustaz popular, ustaz sebagainya, ustaz buat lawak dan sebagainya, betul tak? Saya macam tu. Tapi apabila ilmu itu dia mula start masuk ke dalam jiwa manusia, dia akan mula terbit keikhlasan. Sebab apa? Dengan ilmu dia akan dapat cahaya pengenalan berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia akan start ke situ. Jadi salah satu faedah dia adalah kita dalam apa-apa contoh nanti nak didik anak-anak dia kan, janganlah kita terus kata dah ikhlas, kena ikhlas dulu. Kata ikhlas, kita pergi sekolah. Mampulah macam tu. Rosaklah anak-anak. Jadi kita kata tak masuk dulu, ikhlas insya-Allah di datang kemudian. Boleh. Kemudian Imam Ghazali, antara guru-guru dia yang masyhur adalah siapa dia? Abi Ma'ali Al-Juwaini. Abi Ma'ali Al-Juwaini, kan? Yang ni orang yang digelar dengan masyhur gelaran Imamul Haramain. Imam Haramain ni memang masyhur lah. Antara orang yang paling alim zaman dia tu dia. Pengetua Madrasah Nizamiyah. Siapa tak kenal kitab-kitab yang mengarang berkenaan dengan ilmu kalam kan, tauhid. Kitab-kitab mengarang berkenaan dengan
fiqh yang mengarang berkenaan dengan apa? Usul fiqh. Mengarang tu dia. Kita kata penulisan-penulisan dia memang dahsyat sungguh, Imam Ghazali. Ulama bila sebut Imam Ghazali pula. Imam Haramain dia akan sebut min azkiya'il alam. Apa maksud min azkiya'il alam? Orang paling cerdik zaman tu. Orang paling cerdik zaman tu. Imam Haramain memang masyhur dengan ilmu kalam dia. Antara kitab-kitab ilmu kalam dia seperti apa? Seperti kitab apa? Siapa ingat? Ilmu kalam dia. Kafiyah fil Jadal, betul masyhur berkenaan dengan ilmu kalam dia. Kemudian apa lagi kitab-kitab dia ilmu kalam? Apa itu yang ada orang buat kat sini? Kelas media ke apa? Itu kan Imam Haramain kan? Zulqa'ah ni Irsyad fil Aqaid. Itu Imam Haramain juga. Ada, memang masyhur hebat, memang hebat tak tahu ni. Imam Haramain dia kata aku tidak akan bercakap berkenaan dengan ilmu kalam melainkan aku selesai membaca lebih daripada 70 penulisan berkenaan dengan ilmu kalam. Penulisan ilmu kalam dulu bukan kecil-kecil, dah besar. Kan? Itu 70. Jadi kita nak mengaji mengajar sebagainya, mesti tekan berkenaan dengan penguasaan dan juga autoriti. Boleh faham tak? Kemudian berkenaan dengan ilmu fiqh, ilmu usul fiqh. Siapa tak kenal kitab Waraqat? Sengat kitab Waraqat? Tak pernah dengar? Kitab Waraqat, kitab kecil berkenaan usul fiqh. Kemudian antara lagi yang masyhur adalah Burhan. Kitab Al-Burhan. Burhan antara 4 kitab yang dijadikan sandaran utama dalam usul fiqh. Semua rujukan yang datang lepas zaman ni kita ni, dia balik pada 4 kitab. Pertama Mustasfa, kedua Burhan, ketiga Mu'tamad, satu lagi Uddah. 4 kitab ni. Jadi Burhan ni dewa lah, terbang. Kan, apa boleh baca, mana terbang pun. Okey. Jadi yang seterusnya dia kitab fiqh. Siapa tak kenal Nihayatul Matlaq? Kitab Nihayatul Matlaq adalah apa? Adalah yang mengumpulkan kesemua qaul-qaul daripada ashab wujuh Imam Syafi'i. Maksudnya apa yang dikeluarkan, apa yang diijtihadkan ataupun apa yang disambung ijtihad dia oleh anak murid Imam Syafi'i. Seperti siapa? Imam Ibn Abi Hurairah. Seperti siapa lagi? Imam Al-Buwaiti. Siapa lagi? Imam Al-Muzani. Imam-imam dan seterusnya. Antara termasuk Qadhi Husin, antara termasuk daripada Ashabul Wujuh dan sebagainya. Dan dia kumpul semua tu. Nak kumpul tu, nak buat skrip dia tu bukan senang. Bukan ada internet zaman lah. Internet tu zaman dulu tak ada. Kena check satu-satu. Detail. Sebab semua yang apa? Semua akan baca kitab tu, kita terbang juga lah. Kan? Dia memang payah sungguh. Satu kitab Siasat Syar'iyah, Riyasul Umam. Siasat Syar'iyah masyhur. Hebatlah. Tapi hebatnya Imam Haramain ni tadi, Imam Ghazali lagi hebat lagi daripada dia. Tu Imam Ghazali dah muda, mati umur 50 kan. Jadi umur 50. Tapi hebat lagi daripada Imam Al-Haramain. Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali memang semua tak ada challenge. Pada ilmu kalam, Iqtisad fil I'tiqad, Qawaidul Aqaid, tu ilmu kalam. Dan memang orang panggil tak ada siapa kecil iljamun awam dan sebagainya. Boleh faham? Kemudian dia ada usul fiqh mankhul, Mustasfa. Tu dia usul fiqh. Kemudian dalam fiqh apa dia? Yang masyhur 4 kitab dia jadi sandaran utama. Pertama Al-Basit, Wal-Wasit, Wal-Wajiz dengan Khulasah. 4. Pertama Al-Basit, kedua Al-Wasit, yang ketiga apa dia? Al-Wajiz, yang keempat Khulasah. 4 memang semua kitab Ghazali ni baru ambil daripada dia. Kan, Minhaj Talibin semua ringkasan daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah. Bila hebatan. Lepas tu bahagian tasawuf ni kitab Ihya Ulumuddin tu dia berapa jilid? 5 jilid kan. Tapi umur muda. Sehingga kan disebutkan dalam biodata dalam kitab-kitab sama ada ditulis oleh Az-Zahabi ataupun ditulis oleh As-Subki, menyebut berkenaan dengan bahawa memang sebenarnya Imam Haramain ni jealous dengan murid dia. Jealous. Iaitu tak kala bila dibentangkan kitab Al-Mankhul, iaitu kitab berkenaan dengan usul fiqh kepada apa? Imam Haramain. Imam Haramain kata, ni tak tunggu aku mati dulu ke? Kan? Tak tunggu aku mati nak tunjuk kata hebat. Kan? Dia mati. Memang ada jealous sikit daripada apa? Daripada Imam Haramain rahimahullah. Tapi memang still Imam Haramain dia bagi bangga dekat anak murid tadi. Memang hebat lah Imam Ghazali rahimahullah. Kita nak cerita perjalanan Imam Ghazali memang panjang. Tapi kita kata Imam Ghazali antara karya yang memang hebat antaranya masyhur adalah Ihya Ulumuddin ni akhir kita kata. Dan memang kesemua ilmu-ilmu Imam Ghazali hebat dalam segala perkara jenis ilmu, Hujjatul Islam dia panggil, kecuali ilmu hadis.
Selalu kata, Imam Ghazali memang lemah berkaitan hadis ni. Kita akan cerita satu sudut berkenaan dengan hadis dalam Ihya Ulumuddin. Kita akan cerita. Imam Ghazali yang masyhur, dalam kata-kata dia kata, bida'ati fil hadisi muzjah. Tu kalimat Imam Ghazali. Bida'ati fil hadisi muzjah. Maksud dia apa dia? Aku punya bekalan, aku punya isi dalam ilmu hadis ni muzjah, maksudnya sikit gila. Ni kata imam no, bukan kata orang tepi jalan. Jadi kita yang dengar tu kita jangan ingat sikitnya ilmu Imam Ghazali tu maksudnya kita boleh challenge dia. Dia ingat, dia bandingkan diri dia tu bukan dengan kita. Dia bandingkan dengan siapa? Dia bandingkan dengan Imam Bukhari, dia bandingkan dengan Imam Muslim, Imam 6 tu. Kalau banding dengan depa ni memang ni lah kita kata tak boleh nak kata apa. Imam Ghazali dari sudut ilmu hadis, kalau dibandingkan dengan 6 tokoh ilmu hadis tu, memang tak boleh nampak apa. Tapi kita, masyarakat kita zaman sekarang ni adalah apa? Kita bandingkan apa? Ingat Imam Ghazali bandingkan diri dia dengan kita. Itu kesalahan. Jadi memang kita ni memang tak ada apa pun. Lepas tu dia buat belagak kata hadis power, kan? Dia faham? Itu memang satu kesalahan dalam mentafsirkan kalam Imam Ghazali tadi. Okey, tu cerita lah. Dan akhir antara yang pengakhiran hidup Imam Ghazali adalah dia meninggal di atas dada dia ada dikatakan ada qaul kata Sunnah Abi Daud dan ada qaul kata Sahih Bukhari. Dekat dada dia. Dan disebut oleh Imam Zahabi dalam dalam kitab dia yang Siyar A'lamin Nubala, dia kata kalau Imam Ghazali diberi masa lagi, dia tak mati 50, mati kita kata bagi 3 tahun, 53. Dan saya dia boleh lawan habis semua Imam Bukhari semua. Kalau dia bagi masa lagi, cuma dia tersemak dia meninggal. Itu Imam Ghazali rahimahullah. Itu kehebatan dia. Allah buka pada pembukaan yang sangat hebatlah. Jadi sama-sama kita baca Al-Fatihah kepada Imam Ghazali rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Itu sedikit biodata. Kalau boleh antum kalau nak baca berkenaan dengan biodata Imam Ghazali secara meluas, saya cadangkan baca kitab Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Kita cerita kat sini tak boleh sebab diskusi. Ustaz Khairul dia tak puas hati kata banyak sangat ni kan, bila nak habis kan sampai mati tak habis, kan kita habiskan dia insya-Allah. Tabaqat Syafi'iyah Kubra karangan siapa dia? Imam Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki menceritakan berkenaan dengan biodata ulama mazhab Syafi'i. Dalam tu Imam nak kata Imam Subki tak sub kot, kan tak sub. Dia punya biodata berkenaan Imam Ghazali 100 lebih. Kan, tapi Imam Syafi'i sendiri, Imam Subki tak pernah banyak, sikit lah tak banyak. Tapi Imam Ghazali lebih. Kata tak sub ni kan. Tapi nak kata dia panggil apa? Mengiktiraf meraihkan seorang imam yang agung, Imam Ghazali rahimahullah. Boleh bacalah. Kalau siapa nak tak apa, boleh boleh nanti betul step saya boleh bawa daripada Perlis lah. InsyaAllah. Semua lapar kan? Tak apa, saya balik tu. Jangan kita belakang mamak dah kan. Okey. Tu berkaitan bila Imam Ghazali dia baca. Ada ni ke? Bila ada sumber-sumber lain ke? Saya cuba tahu. Yang masyhur orang putih ke tu Arab lah. Kalau Melayu saya tak tahu, Melayu putih. Saya cuba boleh share kan apa ada. Kalau orientalis yang paling banyak mengkaji tentang Imam Ghazali, William Montgomery Watt. William boleh tulis tu. Montgomery Watt. William Montgomery Watt. Dia banyak buat Mary Watt. Montgomery Watt. Dia banyak buat terjemahan. Dia terjemah Imam Ghazali. Kitab-kitab Muslim bukan? Muslim lah. Orientalis. Di Pedri saya rasa. Oh. Masya-Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Boleh terima kasih kepada Syekh. Okey, sekarang ni kita masuk sedikit berkenaan dengan manhaj umum berkenaan dengan kita kata Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin adalah kitab yang barangkali kita kata ditulis pada pada pertukaran marhalah Imam Ghazali yang terakhir. Imam Ghazali dia punya jiwa dia melalui beberapa level
perubahan fasa, dia panggil fasa perubahan diri dia. Dia kata ada dua yang disebut dalam Munqiz min ad-dhalal. Kalau bagi Ustaz dia nak baca lah kan, Ustaz nak kesis dia nak baca. Kita sekarang lah. Antaranya ada fasa yang pertama, Imam Ghazali dia mengalami, dia panggil apa? Masuk ke semua ilmu dalam keadaan cacar merba. Dia panggil cacar merba. Sehingga kan dia kata diri aku waktu tu adalah lebih dekat dengan geng sofis. Sofis tak sofis? Sofis maksudnya orang yang menafikan hakikat sesuatu perkara. Maksudnya dia kata kesemua perkara adalah apa? Adalah dia panggil nisbi. Nisbi bahasa nisbi relatif. Relatif. Dia kata tak, barangkali betul orang jadi cakap betul. Hatta hampir akidah pun dia kata tu. Diri macam level dia pening. Sehingga dah dia kata ada satu masa Allah SWT selamatkan diri dia daripada apa? Daripada hal keadaan tu. Untuk dia kembali dalam keadaan jaga, dia panggil keadaan sedar. Sebelum ni macam pening. Dia dah mula sedar. Tu level pertama yang disebut oleh Imam Ghazali. Level yang kedua yang dihadapi oleh Imam Ghazali, iaitu dia rasa pada penghujung akhir dia ada satu ilmu yang belum dia kuasai lagi. Ada satu ilmu yang dia kuasai lagi. Iaitu apa? Dia panggil ilmu tasawuf ataupun akhlak ni. Ilmu tasawuf ni. Dia Imam Ghazali memang dia punya apa? Dia panggil visi ataupun moto hidup dia. Dia kata tidak ada satu perkara pun berkenaan dengan, tak kiralah benda kufur ke, benda syirik ke, benda fasik ke, benda apa, melainkan aku akan terjun dan kaji secara detail berkenaan perkara tadi. Dan dia kata dalam Munqiz min ad-dhalal, tidak ada satu syiah yang batini. Syiah batini ni hak geng-geng lebih kurang macam Ismailiyah tu lah. Jadi nanti kita kata lah itu pembintangan lain lah. Khashashin, geng-geng itu syiah batini. Dia orang ni, dia kata apa, yang buat plan untuk bunuh Nizam al-Mulk. Cubaan untuk bunuh Nizam al-Mulk atas dasar kerana apa? Kerana menuhankan ada beberapa individu. Kan? Itulah. Dan Imam Ghazali waktu tu dia kaji batiniah ni sekaji sedalam-dalamnya. Bila nak cakap berkenaan dengan apa, dengan falsafah, dia kaji sedalam-dalamnya. Disebutkan dia kaji falsafah sebanyak 3 tahun. Dan dia tulis lepas tu kitab nama Maqasid al-Falasifah. Maqasid apa? Objektif orang-orang falsafah. Dia tulis 3 tahun ngaji. Dan kemudian selepas tu baru dia start untuk rad melalui kitab Tahafut al-Falasifah, iaitu kesesatan orang-orang yang berfalsafah. Tu tak apalah, tu nanti Ustaz saya syukurilah petang ini kesis insyaallah kan. Okey, jadi dia ilmu ke semua dia, tapi sampailah kepada ilmu tasawuf. Dia nak dalami ilmu tasawuf. Dia nak dalami apa? Ilmu tasawuf. Dan apabila dia baca ilmu tasawuf, dia istilahkan sebagai Kitabul Qaum. Dia istilahkan sebagai Kitabul Qaum dalam beberapa apa catatan rasail dia, Kitabul Qaum. Dia kata aku dah baca ke semua kitab-kitab Al-Qaum. Tak kiralah Abi Talib Al-Makki ke Abi Talib lah. Abi Talib Al-Makki. Tu antara apa? Antara orang-orang masyhur dalam tasawuf. Kitab-kitab Al-Muhasibi. Yang ni yang masyhur, Muhasibi antara pelopor tasawuf yang masyhur. Kan antara kitab dia apa? Risalah Al-Mustarsyidin dan sebagainya. Yang kalau kita tengok nanti sampai level seterusnya, kalau kita bincangkan secara tasawuf dan aliran tasawuf di sisi Ghazali, kebanyakannya dia adalah satu inovasi daripada tasawuf Al-Muhasibi. Nanti kita bincang. Okey, sehinggalah kita kata Imam Ghazali ni dia kata aku baca kitab semua aku baca, tapi ada benda yang aku rasa tak kena. Ada benda yang aku rasa tak boleh nak sembang banyak. Ada benda yang aku still tak faham daripada mereka. Sampailah waktu tu dia jumpa ada tuan guru nama Al-Farmandi. Bahasa bukan mandi bukan, bahasa ni lah bahasa Parsi lah, Al-Farmandi. Tok guru ni dia kata okey, mulalah untuk apa? Untuk kamu nak selami makna-makna yang terkandung dalam apa? Gengit ahli tasawuf, kamu mula start beramal. Start apa? Start beramal dan juga bermujahadah. Yang ni dah start apabila dia dah memang kata okey lah ni tak ada satu benda pun yang tinggal, melainkan aku terpaksa uzlah dan juga tenggelam dalam apa? Dalam apa yang nak dicapai oleh aku, iaitu mendapat ketenangan hati dan sebagainya. Pada waktu itu memang semua kenal lah Imam Ghazali antara guru terulung Madrasah Nizamiyah. Orang raja sebagainya semua. Kan siapa tak kenal. Bila raja dan juga kekayaan datang tu, jiwa dia dalam keadaan bongkok, jiwa dalam keadaan sombong.
Jiwa itulah yang menghalang Imam Ghazali daripada apa? Mencapai makna yang ada pada ahli-ahli tasawuf tadi. Dan jumpa Imam Farmandi ni, Imam Farmandi ni lah yang bawa dia untuk apa? Untuk mengalami, dia panggil Riyadhah Sufiyah. Riyadhah Sufiyah apa dia? Dia panggil latihan kesufian, uzlah dan sebagainya. Itu yang masuk. Sampai 10 tahun dengan menghadapi apa? Riyadhah Sufiyah dekat mana? Di corner ataupun dia panggil zawiyah dekat apa? Masjid Umawi. Sebab orang masyhur dipanggil apa? Zawiyah Ghazaliyah. Di Masjid Umawi. Moga Allah SWT selamatkanlah Syria dan sebagainya kan. Amin ya rabbal alamin. Dan duduk situ 10 tahun, dan sampai pada level 10 tahun tu Imam Ghazali dia keluarkan satu kitab memento baru, iaitu Ihya Ulumuddin. Hasil daripada apa? Hasil daripada penelitian dan juga hasil daripada apa yang dialami, daripada mujahadah dan juga proses latihan jiwa kesufian tadi. Dia keluarkan Ihya Ulumuddin. Apa sebenarnya yang ada dalam Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin, kita katakan bahawa adalah satu kitab yang diterjemahkan perkataan Ihya Ulumuddin. Terjemahan Ihya tu kita kata apa? Penghidupan bagi ilmu-ilmu agama. Penghidupan bagi ilmu-ilmu agama. Apa maksud penghidupan bagi ilmu-ilmu agama tu? Iaitu Imam Ghazali, dia nampak ada apa? Ada pertama kelompangan dalam pemikiran keilmuan yang berlaku di sekeliling zaman dia. Dia ada kelompangan. Antaranya apa dia? Antaranya ilmu itu dilihat tidak membawa kepada tujuan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Dan juga yang ilmu yang diajarkan, dibahaskan oleh ulama, dia tidak membawa melainkan apa? Melainkan untuk menunjukkan kehebatan masing-masing, untuk menunjukkan ketokohan masing-masing, untuk menunjukkan perjuangan dan sebagainya yang ada pada ulama-ulama itu. Masing-masing tak ada bawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ni berlaku? Imam Ghazali dia kata dia cari problem. Dan Imam Ghazali kata antara sebabnya adalah apa? Adalah tidak diadunkan ilmu tersebut. Pertamanya, tidak diadunkan ilmu itu secara lengkap. Mapping dia tu ada problem. Mapping kita kata apa? Pemetaan konsep tu tak lengkap satu. Dan kemudian adunan ilmu itu tidak menggabungkan konsep dipanggil apa? Batiniyah. Bukan batiniyah Syiah tu tak. Ada konsep dipanggil apa? Di samping perbuatan zahir, ada apa? Ada benda dalaman yang perlu kita masukkan juga. Kesemua ihya ni adalah apa? Adalah ringkasan bagi ataupun syarahan bagi kalimat ikhlas. Itu ya. Ihya Ulumuddin ni disebutkan oleh apa? Imam Tajuddin yang karang hikam tu, Ibn Athaillah As-Sakandari. Dia sebut ihya ni ma fil ihya illa al-ikhlas. Dari satu benda, ikhlas. Kan? Ada hikam tu, ada ringkasan daripada ihya. Memang ikhlas, disyarah kata ikhlas. Jadi bila adunan yang pertama, iaitu mengadunkan semula dan juga menyusun ke semua ilmu-ilmu tu untuk bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ghazali dia seakan-akan dia menzahirkan konsep yang penting dalam tamadun Islam, iaitu unity of knowledge, wahdatul ulum. Boleh faham kan? Unity of knowledge. Maksud unity of knowledge itu apa dia? Kita mengaji apa sekalipun, matematik, sains, apa biotek dan sebagainya, apa fiqh, tasawuf, kesemuanya adalah apa? Perlu diadunkan bersama dan juga apa? Dan juga kesemua membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza pula dengan tamadun-tamadun yang lain. Tamadun-tamadun yang lain dia panggil apa? Istilah apa yang pemisahan lah. Sekularism. Dia pisah-pisahkan. Kalau kamu fizik sampai mati. Tak ada. Bila mengaji fizik saja, tak mengaji tauhid, tak mengaji apa, dia nampak bela, dia tak nampak. Kita kata asar kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila ilmu diadunkan tauhid, ilmu fizik, ilmu semua akan bawa kepada apa? Pengenalan bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala, pengenalan bagi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya pengenalan bagi kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini yang dibawa oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dia zahirkan, tapi memang masyhur dah dalam tamadun Islam. Kita tahu kan bahawa Ibn Sina antara dia pun orang faqih, betul tak? Baik hebat bagi fiqh. Kemudian hebat bagi perubatan, falsafah. Maksudnya dia banyak dalam, kita kata kalau bahasa sekarang ni, pakar dalam bidang-bidang tersebut.
Dengan kita kata contoh, ada berapa 10 PhD. Zaman kita kata dengan terjemahan sekarang ni lah 10 PhD. Bukan lekeh-lekeh, bukan mereka ni lebih-lebih kurang kan. Mengaji sekali betul dah, okey aku dah alim, okey aku nak masuk YouTube kan, power kan, tak boleh dah. Mereka memang mengaji sampai kita katakan 10 PhD, lebih kurang macam itulah. Dan seterusnya Ibn Nafis, sebab tu kena Ibn Nafis, pakar perubatan juga. Tetapi masyhur dia dalam hebat ilmu ilmu fiqh, dia dalam fuqaha mazhab Syafi'i. Masyhur juga dalam dalam bahagian hadis. Dia ada kitab Al-Wajiz dalam ilmu hadis. Dalam tu juga mengenalkan berkenaan dengan mapping of knowledge, pemetaan konsep ilmu di sisi umat Islam. Hebat semua semua. Kalau kita tengok secara ghalib fuqaha ataupun ulama-ulama dalam tamadun Islam, dan Imam Ghazali yang zahirkan. Kita tengok dalam Ihya ni, dia ada ilmu akidah, dia ada ilmu fiqh, dia ada ilmu tasawuf, dia ada ilmu, nak kata falsafah pun dibincang sekali, ilmu nafs, psikologi, ilmu semua dia bincang. Itu nak tanya kata kehebatan Imam Ghazali rahimahullah. Jadi yang kedua, yang pertama apa dia? Berkenaan dengan konsep dia wahdatu al-ulum, unity of knowledge. Dan yang kedua yang saya bincangkan tadi adalah apa? Penekanan konsep yang kedua, iaitu apa? Iaitu al-ikhlas, konsep ikhlas dalam apa-apa amalan kita, dan juga apa-apa perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iaitu Imam Ghazali dalam Ihya, dia tekankan konsep ada dua jenis ilmu yang kita kena tahu. Dan dua jenis ilmu yang kita mesti tahu dan juga mesti kita tekankan. Pertama dia panggil ilmu al-muamalah. Ilmu apa? Muamalah. Bukan ilmu muamalah ni maksud perbankan, tak, bukan. Ilmu muamalah kita terang. Apa maksud ilmu muamalah? Kan? Yang kedua dipanggil sebagai ilmu al-mukasyafah. Ilmu al-mukasyafah. Macam mana pula ni? Konsep yang diterangkan oleh Imam Ghazali itu adalah apa? Dia kata dalam kita nak menerangkan berkenaan dengan apa tadi? Unity of knowledge ke semua ilmu-ilmu tu tadi. Kesemuanya adalah membawa kepada apa? Muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muamalah tu apa dia? Kita mesti berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud muamalah. Kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berinteraksi dengan apa yang menjadi hak kepada mereka untuk kita kita tunaikan. Ibu ayah kita macam mana, isteri kita macam mana, cari kehidupan macam mana. Ada apa? Dalam ilmu muamalah ni Imam Ghazali terangkan dua konsep penting, iaitu setiap satu amalan ada zahir dan juga ada batin. Zahir dia adalah berdasarkan syariat. Batin dia adalah apa? Mesti masuk elemen ikhlas. Mesti masuk apa? Elemen ikhlas. Itu yang ditekankan oleh Imam Ghazali. Adapun bahagian yang kedua, iaitu ilmu mukasyafah. Adalah ilmu mukasyafah ni Imam Ghazali kata apa? Iaitu ilmu yang memang diberikan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu apa? Yang diberikan direct oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan ilmu muamalah. Ilmu muamalah kita mengaji kan, tauhid, tasawuf, apa semua adalah kali untuk nak buat berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ilmu mukasyafah. Boleh dapatkan ilmu mukasyafah? Imam Ghazali kata tak boleh kita tuntut. Nak mengaji tak ada. Adalah kita dapat melalui apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata zaman lah masyhur dengan ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu kasyaf, ilmu terbang kan. Ilmu terbang tak masuklah. Ilmu kasyaf tu. Imam Ghazali dalam Ihya, saya nak tekan penting. Dalam Ihya dia tidak menerangkan langsung ilmu mukasyafah ni. Ilmu mukasyafah ni dia tak bincang langsung. Dia bincang kat mana? Dia bincang berkenaan dengan ilmu muamalah saja. Tak bincang. Lepas tu maksudnya kami tak dapat kasyaf lah bila baca ni. Tak ada kasyaf apa? Tak ada kasyaf dalam ni. Kan mistik-mistik pun tak ada. Jangan risau. Dia hanya menerangkan berkenaan dengan bagaimana kita beramal pada perjalanan kita sehari-hari. Lepas tu macam mana pula nak dapat ni? Nak dapat ilmu mukasyafah tu, kata dia, dengan beramal. Kan? Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Taala, mempelajari benda yang fardu, amal benda yang fardu, allamakumullah. Allah akan apa? Mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu. Itu Imam Ghazali konsep yang tu. Jadi tariqah ataupun konsep yang ditekankan oleh Imam Ghazali ni, kalau kita tengok dalam penulisan tasawuf yang moden, dia dipanggil sebagai penulisan tasawuf sunni. Konsep dipanggil konsep tasawuf sunni. Dia hanya bincangkan berkenaan dengan apa sepatutnya kita buat. Adapun apa yang kita akan lihat depan ni, apa yang kita sampai lepas ni, itu adalah kerja Allah Ta'ala. Itu dipanggil tasawuf, konsep tasawuf as-sunni. Berbeza dengan tasawuf yang satu lagi, dipanggil sebagai tasawuf al-falsafi.
Boleh faham tak? Saya laju ni boleh faham tak? Sebab kita nak laju ni, nak pergi tak ni? Okay. Yang belakang boleh faham? Dengar boleh? Boleh kan? Okay. Dia panggil apa? Tasawuf dia panggil apa? Tasawuf as-sunni, iaitu menekankan berkenaan dengan apa yang ada pada had syariat. Boleh faham? Lawan bagi dia bukan lawan lah, bukan lawan. Maksudnya bertentang dengan dia. Pembahagian tasawuf ini dipanggil tasawuf al-falsafi, iaitu tasawuf yang dipelopori oleh siapa? Contohnya Al-Jili yang masyhur, ataupun Ibn Arabi. Ibn Arabi kenal? Syekhul Akbar Ibn Arabi. Anak-anak murid dia Al-Qaisari, anak-anak murid dia sebagai yang orang buat Fususul Hikam dan sebagainya. Tapi yang dipelopori sebagainya adalah apa? Siapa? Ibn Arabi. Iaitu dia kemukakan teori falsafah yang lahir ataupun yang diterima oleh dia daripada apa? Daripada pembukaan Allah pada dia. Dan kita ada Futuhat Makkiyah. Kita kebanyakan masyarakat Melayu, kita tak bawa sangat kepada apa? Kepada ajaran Ibn Arabi. Melayu kita tak banyak sangat. Tapi yang dipopularkan dalam masyarakat Melayu adalah apa? Tasawuf as-sunni, iaitu kita masyhurkan dengan apa? Dengan amalan. Boleh faham tak? Okay. Adapun ada satu lagi pembahagian dipanggil at-tasawuf as-salafi. Ustaz Salafi ke apa ni? Bukan. Maksud tasawuf as-salafi adalah amalan-amalan ataupun benda yang dinukilkan daripada ulama-ulama salaf berkenaan dengan akhlak ataupun penyucian jiwa. Seperti Al-Haris Al-Muhasibi pun termasuk dengan Salafi, ataupun Imam Ahmad. Tasawuf as-salafi diistilahkan dalam masyhur oleh ulama-ulama yang sebelum ni, iaitu kurun yang ke-300 yang terawal selepas pada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinamakan sebagai az-zuhdu. Apa dia? Az-zuhdu. Dia tak namakan tasawuf, dia dinamakan sebagai az-zuhdu. Az-zuhdu. Imam Ahmad ada tulis kitab az-zuhd. Imam Muhasibi ada kitab az-zuhd. Imam Abi Nuaim Al-Asbahani ada kitab az-zuhd. Ibn Abi Dunya ada kitab az-zuhd. Semua dia menerangkan perkataan-perkataan yang sama. Boleh faham tak? Okay, settle. Last sekali, dia sebelum kita tak habis lagi. Last sekali berkenaan dengan manhaj Imam Ghazali rahimahullah, ada saya nak bagi penekanan yang terakhir. Adalah apa? Adalah masyhur di mulut-mulut orang ramai bahawasanya kitab Imam Ghazali ni kitab tak boleh pakai. Sebab apa? Kitab bid'ah. Kitab yang penuh dengan hadis-hadis maudhu' dan hadis-hadis dhaif. Hadis dhaif. Tak boleh pakai langsung ni. Kita baling kat ni. Tak boleh pakai langsung. Jadi macam mana faham ni sedap ni? Macam mana? Ada sepan untuk ceramah tak? Ni Ustaz Khairul. Dia makan-makan saja. Ustaz Khairul belanja Ramli burger pun. Okay. Apa dia tadi? Saya cerita berkenaan apa? Lupa pula. Al-Hadis. Kita kena ingat bahawa penulisan Imam Ghazali rahimahullah, tidak dinafikan ada hadis-hadis dhaif. Tidak dinafikan ada hadis-hadis maudhu'. Ada maudhu'. Tapi yang dimasyhurkan oleh apa? Yang ditakhrijkan oleh Imam As-Subki, hadis maudhu' yang secara pasti kemaudhu'an dia tu ada tak lebih daripada 17. Kitab besar tu. Hadis yang tak lebih daripada 17 ataupun 11. Nanti kita akan bincang kalau ada rezeki lah. Kan? 17. Hak tu. Tapi hak yang sekarang ni maudhu' macam mana ni? Saya tengok semua maudhu'. Dan itu berdasarkan ijtihad dia orang lah. Kita tak nafi kalau dia orang ijtihad. Bang kali dia orang betul, bang kali dia orang salah. Tapi Imam Subki juga berijtihad untuk mengeluarkan hadis-hadis yang apa? Hadis-hadis yang maudhu' tu tadi, dan dia jumpa hanya 17. Kalau 17 hadis, kalau kita tengok dalam berapa helaian kitab yang melebihi berapa ribu-ribu helaian. Jadi tak ada apa 17 pun. Kan, tapi kita nak apa, nak lebih-lebih buat apa? Boleh faham? Sikit je pun. Boleh faham? Okey, yang seterusnya kaedah penting adalah apa? Adalah berkaitan dengan hadis ni. Kena ingat dalam fiqh, terutamanya isu berkaitan dengan istidlal. Istidlal ni dia penghujahan berkenaan dengan ataupun pembuktian hukum hakam. Konsep dalil istidlal. Apa dia ni kaedah penting? Butlanud dalil la yaqtadi butlanul madlul. Butlanud dalil la yaqtadi butlanu al-madlul. Ni penting. Dan tulis kan? Kan tulis bawang putih. Tulis. Apa orang minta tulis? Kan? Aduh. Kaedah penting kan? Apa dia? Butlan ad-dalil
لا يقتضي بطلان المدلول. Apa dia? Batalnya dalil bagi satu-satu masalah kita ni tadi. Satu-satu masalah tidak melazimi apa dia? Batalnya al-madlul. Apa maksud madlul di sini? Hukum bagi masalah ni. Tidak. Butlan dalil la yaqtadi butlanu al-butlana al-madlul. Butlana al-madlul. Maksudnya dia, batalnya dalil satu-satu perkara tidak apa? Tidak melazimi bahawa perkara itu tak boleh dibuat. Perkara itu jadi haram. Perkara itu jadi apa? Perbuatan yang batal. Macam mana tu? Saya bagi contoh berkenaan dengan isu apa? Isu baca Al-Quran malam Jumaat. Dia baca Quran, baca Yasin malam Jumaat. Yasin dapat ke semua hadis-hadis yang berkaitan dengan bacaan Yasin malam Jumaat, semua dhaif, bahkan kebanyakan maudhu'. Baca apa? Baca Yasin, kebanyakan bahkan tak ada jumpa pun asal. Kesemuanya apa dia? Dhaif dan juga maudhu'. Bila kita sebut berkenaan dengan apa? Hadis dhaif, dengan hadis maudhu', boleh dijadikan sebagai dalil hukum tak? Tak boleh. Dia kata tak boleh, kata tak? Tak boleh. Jadi, tapi kita kata, adakah batalnya dalil tadi menafikan bolehnya baca Yasin pada bulan Jumaat? Tak melazimi. Kita faham? Tak melazimi. Bukannya maksudnya hadis maudhu', hadis dhaif, haram baca Yasin, bid'ah baca Yasin pada Jumaat. Kena faham dia? Dalil yang menerangkan berkenaan dengan apa? Dengan hukum ataupun dalil yang dikeluarkan ataupun dalil yang menunjukkan satu-satu hukum tu, kena faham? Bukan hanya terhenti pada satu dalil saja. Bahkan dalil fiqh ni banyak, tidak? Dalil fiqh ni banyak. Antara dalil yang sabit dan boleh digunakan sebagai hujah untuk nak lakukan apa dia? Nak lakukan Yasin pada malam Jumaat tadi adalah apa? Umum. Dia bagi umum, dalil umum berkenaan dengan apa? Bacaan Al-Quran. Nabi SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lakum." Baca Quran banyak-banyak supaya apa? Di hari akhirat jadi syafaat. Jadi kau suka dia baca Yasin ke, baca apa ke? Dia termasuk daripada apa? Bacaan Yasin itu kita kata apa? Dalam umum suruhan bacaan apa? Bacaan Al-Quran tadi. Itu kena faham baik-baik tu isu tadi. Dia faham kan? Ini sebut dalam apa? Dalam usul fiqh. Kan? Dia faham? Jadi habislah perbincangan kita, muqaddimahnya panjang berkenaan dengan Ihya Ulumuddin. Kita dah terangkan dalam bidata. Kita dah terang berkenaan dengan manhaj umum overall apa yang dibincangkan dalam Ihya Ulumuddin. Dia alim lah tu semua. Kira-kira bantu nak alim dah, insya-Allah. Okay. Jadi kita ambil rehat dah. Sebelum tu ada apa-apa? Sebelum kita baca kitab Halal dan Haram ni, ada rasa ada pertambahan ke ataupun ada kritikan ke saya alu-alukan sebelum kita masuk pada agenda seterusnya, iaitu kita baca diskusi kita. Ustaz Adi daripada Yadim, okey, daripada Yadim. Sila boleh. Ada lagi? Ustaz Syukri ada tambahan ke? Ustaz Khairul. Sila. Saya lepas yang ni daripada quotation ni daripada mana? Maudhu' ni tak ada. Yang ni memang masyhur dalam kaedah-kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh. Saya pun nak cerita mana daripada buku-buku pun banyaklah. Ini memang masyhur dia punya quotation ni.
Terutamanya dalam, nanti kalau kita belajar dalam usul fiqh, dia ada bab yang penting, dia panggil bab istidlal. Bab istidlal. Boleh baca lah, boleh baca secara detail. Okey, lagi bagi? Empat pasal tadi mana? Apa dia? Empat pasal tadi. Pasal mana? 4 fasal apa dia? Empat pasal Imam Ghazali. 4 fasal. Yang perjalanan Imam Ghazali. Dua aja. Pertama fasal dia dalam keadaan sufis dan jadi sufis. Yang kedua dia masuk pada riyadhah sufiyah. Okey. Sikit lagi. Kitab Ihya ni dia ada 4 rubuk penting. Pertama dipanggil rubuk al-ibadat, bahagian ibadat. Yang kedua dipanggil rubuk al-adat, bab berkenaan dengan adat-adat. Dan yang ketiga adalah dipanggil rubuk al-muhlikat, iaitu bab-bab yang mencelakakan ataupun benda yang membinasakan. Boleh? Yang keempat dipanggil rubuk al-munjiyat, iaitu bab yang menyelamatkan. Munjiyat yang menyelamatkan. Itu bab penting. Bab yang pertama, rubuk ibadat, dia akan cerita berkenaan dengan fadilah ilmu. Kemudian dia ceritakan berkenaan dengan akidah. Kemudian dia ceritakan berkenaan dengan berkenaan dengan 5 rukun pertama, iaitu puasa, zakat dan sembahyang sebagainya. Boleh faham? Itu bab ibadat. Bab yang kedua dipanggil rubuk al-adat, berkenaan dengan adab-adab kita, makan, minum, beli, nikah, kahwin, sebagainya. Dan perbahasan kita ni, halal dan juga haram ni tertentu pada isu berkaitan dengan harta dan juga makanan. Kan? Bab dalam bab adat, benda yang memang kita tidak dipisahkan daripada adat manusia. Dan yang ketiga dipanggil bab al-muhlikat, iaitu benda yang membinasakan. Yang Imam Ghazali selalunya menumpukan pada bab yang membinasakan ni adalah perkara batini, perkara dalaman, perkara jiwa, perkara yang membinasakan seseorang. Contohnya apa dia? Bab yang menceritakan berkenaan dengan kejinya mengumpat. Kan ada bab yang menceritakan bahawa kejinya hasad, bab yang menceritakan bahawa kejinya cintakan dunia. Itu benda-benda yang diceritakan dalam bab ataupun rubuk yang ketiga. Yang keempat, bab munjiyat. Munjiyat daripada dia cerita berkenaan dengan zikir, berkenaan dengan tertib amalan, berkenaan dengan dan sebagainya. Faham? Dalam bab adat ni, benda yang paling penting sekali sebenarnya ada dekat mana? Dekat hujung bab adat tu, iaitu dia menceritakan, itu Imam Ghazali menceritakan adat Rasulullah SAW dekat tengah-tengah. Dia panggil qalbul ihya. Bab yang di tengah-tengah tu adalah hati ihya. Apa dia? Iaitu menceritakan berkenaan dengan adat Nabi SAW. Di tengah-tengah sekali. Itu dia cerita itu paling best lah kan, kalau kita nak baca qalbul ihya. Bagaimana Nabi SAW sebagai seorang suami, bagaimana Nabi SAW sebagai seorang anak, bagaimana Nabi SAW sebagai seorang guru, bagaimana sebagai seorang Nabi, qadhi, mufti, pemimpin dan sebagainya. Itu pentinglah kena bacalah. Kalau kita tak baca ini, ustaz ni terang macam kita takkan habis je. Saya sebab benda penting. Sebagai dia bagi mukaddimah supaya kita dalam baca kitab Imam Ghazali ni, kita dia panggil overview. Umum punya idea pembahagian Imam Ghazali. Nanti kita akan tengok dalam pembahasan turas, isu berkaitan dengan view umum yang ada pada penulis ataupun view umum yang ada pada teknik penulisan zaman tu, iaitu zaman turas tu. Dia akan memberikan kesan dalam bahawa kita memahami penulisan-penulisan ulama, terutamanya bahagian turas. Itu kita akan tengok nanti lah. Kita akan bincang berkenaan dengan Tariq ila Turas karangan Syekh Ali Jumaah. 2 tahun lagi lah. Tahun lepas ni kan kita habiskan, kita bincang. Boleh faham tak?